sejahtera. Pada hari ini kita masuk ke unit yang ketiga yang bertajuk Prinsip Keadilan dan Keprihatinan dalam Membuat Keputusan. Boleh rujuk pada muka surat 30. Okey. Dan di situ pada muka 31 ada satu soalan di atas. Bila awak tengok, sejauh manakah sesebuah negara mampu memberikan keadilan dan keprihatinan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi awak tengok situ ada gambar kan, gambar OKU sedang ditolak oleh individu yang normal. Jadi gambar yang diberi itu ada satu persoalan untuk awak. Baiklah, dalam unit ni awak akan belajar yang pertama contoh contoh prinsip keadilan dan keprihatinan dalam buat keputusan. Yang kedua, prinsip keadilan dan keprihatinan dalam membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, 5.3 iaitu kepentingan membuat keputusan antara prinsip keadilan dan keprihatinan berdasarkan situasi. 5.3.4 keutamaan antara prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan dalam membuat pertimbangan. Dan 5.3.5 perasaan apabila membuat keputusan berasaskan prinsip keadilan dan keprihatinan. 5.3.6 tindakan wajar yang wajar berdasarkan prinsip keadilan dan keprihatinan dalam kehidupan. Okey, baiklah. Untuk topik ini, unit 3 ini, cadangan nilai yang diberi ialah nilai rasional, nilai kasih sayang, nilai baik hati, keberanian dan akhir sekali nilai kejujuran. Baiklah, kita pergi ke muka surat 32. Bila awak tengok di situ ada perkataan konsep. Okey, dalam membuat keputusan ada dua prinsip yang perlu kita utamakan. Yang pertama, prinsip keadilan dan yang kedua, prinsip keprihatinan. Okey, baiklah, cikgu nak masuk ke apa yang dikatakan dengan prinsip keadilan. Okey, prinsip keadilan ialah sikap dan tingkah laku individu dalam hubungan antara manusia untuk menegakkan kesaksamaan dengan keseimbangan dalam pemikiran, perasaan dan perlakuan. Okey, dalam mengambil tindakan ni, tindakan nak tegakkan keadilan ni, okey, nak jatuhkan hukuman, kita tak boleh berat sebelah. Contohnya, hukuman tersebut setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan. Maka dengan itu kena ingatlah, okey, prinsip ini jadikan sebagai asas dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan dilema moral. Baiklah, kita akan masuk seterusnya apa yang dikatakan prinsip keadilan. Contoh prinsip keadilan. Yang pertama, bersikap tidak berat sebelah. Dah namanya keadilan, maknanya kena adil dan sama dalam apa-apa keputusan. Di sini dalam dikatakan pemilihan calon. Okey, mungkin calon yang kita pilih tu janganlah pilih calon yang kaya saja, yang kita nampak hebat. Padahal ada juga dalam kalangan kita ni, walaupun dia tak kaya tapi dia mempunyai idea yang bernas, pendidikan yang bagus, maka kita boleh dijadikan dia sebagai calon dalam sesuatu pertandingan ke kan. Pertandingan bukan saja pilihan raya, mungkin dari segi nak jadi ketua kelas ke kan. Contoh. Baik, seterusnya pemberian ganjaran atau hukuman. Ini keadilan mungkin boleh kita tengok dalam skop yang kecil dalam keluarga kita dulu. Nak bagi ganjaran jangan ada berat sebelah kan. Semua anak-anak dilayan sama rata. Nak bagi ganjaran ke, nak bagi hukuman ke, kena sama rata. Okey, begitu juga cikgu. Kalau nak bagi hukuman kepada anak murid, berdasarkan kesalahan tu kita timbang, kita ada bukti, baru boleh jatuhkan hukuman. Tak boleh jatuhkan hukuman mengikut perasaan. Itu maksud bersikap tidak berat sebelah. Kena ada bukti dalam menjatuhkan hukuman. Okey, kemudian layanan sama rata. Tanpa mengira status sosial, tanpa mengira sosioekonomi. Okey, status ni mungkin ada yang kata lelaki dan perempuan berhak mendapat layanan sama rata. Kemudian kita tengok mungkin ada yang yang miskin, yang kaya. Kita tak boleh nak ada diskriminasi dalam layanan. Mereka berhak, semua orang berhak. Tak kira kaum, bangsa, agama. Okey. Baiklah, yang seterusnya menghormati hak individu.
Yang ini saya dalam hati saya kadang-kadang geram lah bila kita tengok bila kita tengok kemudahan individu untuk orang OKU ni memang kita dah sediakan. Contohnya tempat parkir parkir ada kita tuliskan gambar besar-besar untuk golongan kurang upaya. Tapi kita nampak ada individu yang normal mengambil kesempatan untuk meletakkan kereta di tempat golongan kurang upaya. Tak wajar tindakan tersebut. Kita kena hormat walaupun tempat situ kosong kan. Kemudian keperluan untuk golongan kurang bernasib baik. Kita kena hormatlah. Mereka ni berhak mendapat bantuan. Jadi janganlah kita yang mampu ni terhege-hege nak ambil juga bantuan tersebut. Yang layak tu memang hak dia. Kemudian seterusnya adil dalam mengagihkan sumbangan atau bantuan. Kita nampak situ untuk masa banjir. Waktu banjir ramailah rakyat kita ni perhatian. Bukan saja kerajaan yang sangat perhatian, tapi terdapat juga rakyat ataupun golongan NGO memberi bantuan kepada mangsa banjir. Jadi kena adil lah. Semua masa banjir berhak mendapat bantuan. Begitu juga dengan rakyat yang berkeperluan. Baik, yang seterusnya bersikap rasional. Dalam mengambil tindakan tu kita perlu ada rasional, iaitu menganalisis situasi. Dalam buat keputusan tu kena ada tindakan yang wajar. Dalam tindakan tu kena fikir sedalamnya berdasarkan bukti. Selain tu membuat pertimbangan moral. Sekarang kita tengok prinsip keprihatinan. Apa maksud prihatin? Pelakuan yang memberi pertimbangan moral dalam melaksanakan peranan atau kewajipan terhadap orang lain. Cikgu yakin bahawa kita ni semua ni ada sikap, ada prinsip keprihatinan. Kita ni rakyat Malaysia ni memang ramai yang prihatin. Apa tengok prihatin tu macam mana? Boleh tengok Ustaz Abid Liu. Nampak je ada individu susah, cepat-cepat diberi bantuan. Begitu juga ada lelaki kaum Cina tu, nama dia Uncle Kentang. Cikgu pun suka ikut Uncle Kentang ni punya jalan cerita dalam Facebook kadang-kadang. Dia pun rajin memberi bantuan kepada semua orang. Tak kira kaum, bangsa dan agama. Kerana dalam hatinya, dalam dirinya ada prinsip keprihatinan. Bila awak tengok maksud apa dikatakan dengan prinsip keprihatinan ini, jadi bermaksud dijadikan sebagai asas ukuran dalam buat keputusan lebih kepada sifat keperimanusiaan. Nampak semua ada orang susah, kita cepat-cepat bantu. Bukan pada orang saja, pada haiwan. Baiklah, tengok muka surat 33. Prinsip keprihatinan. Yang pertama, kita ada sikap berperi kemanusiaan. Maksudnya bila kita prihatin ni, memanglah dalam prihatin ni sebab kita ada rasa kesian kan, rasa simpati. Bukan saja, dia bagi contoh bukan saja masa banjir je, pada semua orang, golongan kurang upaya, golongan yang susah. Maknanya kita ada rasa simpati. Bila kita ada simpati, kita akan menolong mereka. Kemudian yang seterusnya, menjaga kebajikan orang lain melebihi kepentingan diri sendiri. Contohnya kita boleh melibatkan diri dalam program kesukarelawan. Jadi sukarela lah, sertai badan-badan NGO. Kemudian menyediakan keperluan asas kepada golongan yang memerlukannya. Kita bagi bantuan lah. Kita nak derma kan, kita boleh derma, tak ada masalah, tak ada. Sebab kita insan yang prihatin ni, ada prinsip keprihatinan ni, kita nak buat sesuatu tu bukan paksaan, memang ikhlas nak membantu. Seterusnya pemurah. Kalau kedekut memang kita takkan bantu. Kedekut dari segi tenaga, bukan saja kedekut dari segi kewangan kan. Tapi kalau kita mempunyai sikap pemurah ni, kita dengan rela hati untuk memberi bantuan dari segi kewangan, tenaga. Kalau tenaga tu kita bantu waktu banjir kan, tolong cuci rumah, tolong hulu-hulukan bantuan. Kadang-kadang kita tak mampu, kita tak ada duit, tapi kita bagi dari segi tenaga. Dan meluangkan masa untuk membantu orang lain. Baik. Seterusnya menunjukkan perasaan kasih sayang. Kasih sayang. Orang nampak kat sini bukan saja menyayangi manusia, tapi juga flora dan fauna. Kemudian seterusnya kepedulian.
Peduli ni maknanya kita cakna, kita ambil tahu. Okey, ambil tahu. Iaitu kita bantu golongan yang memerlukan bantuan, membantu haiwan juga. Kita nampak ada kucing jatuh dalam longkang, cepat kita selamatkan kucing tersebut. Maknanya seluruhnya keprihatinan ni melibatkan bukan sahaja manusia tetapi juga tumbuhan dan juga haiwan. Tumbuhan tu macam mana? Janganlah petik-petik bunga suka-suka hati merosakkan bunga taman-taman kan. Taman-taman kan cantik, ada bunga sedang mekar, awak pun patahkan. Itu maknanya awak bukan insan yang prihatin. Awak tak ada prinsip keprihatinan. Awak tak ada rasa sayang. Okey. Baiklah, kita tengok sini kepentingan membuat keputusan. Okey, dalam buat keputusan tu ada kepentingan. Kita menggunakan prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Dalam prinsip keadilan tu kena tengoklah. Okey, yang pertama, adakah kita menjejaskan kepentingan orang lain? Jadi dalam menegakkan keadilan tu, kita perlu menjaga hak kemanusiaan sejagat. Kita perlu mengelakkan perselisihan faham. Kita perlu membela nasib golongan yang tertindas. Okey, dalam prinsip keadilan ni, dalam menegakkan keadilan ni, elakkan, okey, membuat keputusan dalam pertimbangan yang tak rasional. Jadi dalam menegakkan keadilan ni perlu ada pemikiran yang rasional, perasaan yang rasional, tindakan yang rasional. Nak ambil keputusan dalam menjatuhkan sesuatu hukuman tu perlu ada bukti yang kukuh. Okey. Dan seterusnya, prinsip keprihatinan ni, elakkanlah diri dari menjadi mangsa keadaan. Kadang kita terlalu baik dengan orang ambil kesempatan pula. Okey. Kemudian tampak situ dapat menjamin keamanan dan keharmonian masyarakat. Okey. Kemudian semua lapisan masyarakat berhak mendapat keprihatinan yang sewajarnya. Okey. Baiklah. Dalam membuat satu keputusan, untuk nak selesaikan satu konflik ataupun masalah, kita kena ada strategi yang betul lah. Strategi yang betul. Antara strategi yang kita boleh gunakan, pertama, kena pasti dulu konflik ataupun masalah yang timbul. Kena pastilah adakah ia mendatangkan kebaikan, konflik tersebut, masalah tersebut boleh menyebabkan pergaduhan, adakah boleh memalukan orang lain, adakah ia satu isu yang sensitif. Kemudian kita membuat pertimbangan moral. Kena ada baik buruknya lah. Kita buatlah. Selepas tu kita kena fikirlah masa kita buat pertimbangan ni. Kita kena fikir semasak-masaknya perkara yang hendak kita perkatakan dalam buat keputusan tu. Dan kemudian kita kena fikir juga macam mana nak menyampaikan sesuatu keputusan untuk sesuatu konflik tu. Dengan cara yang sopan, dengan cara yang tenang, dengan cara yang terkawal. Kemudian kita dalam buat keputusan, dalam pemilihan prinsip, kita buat keputusan nak guna prinsip keadilan ataupun prinsip keprihatinan. Setelah kita berfikir sewajarnya, berfikir secara rasional, tengok yang mana yang lebih banyak. Kemudian kita justifikasi kewajaran dalam membuat keputusan. Keputusan tersebut boleh menyebabkan kalau boleh kita naklah kita nak elakkan pergaduhan, kita nak elakkan perbalahan, nak elakkan dendam. Jadi keputusan tu perlu bijak. Keputusan tu perlu ikut bukti yang kukuh, alasan yang kukuh, bukan keputusan tersebut mengikut tindakan ataupun pemikiran yang tak waras. Dan kita tengok juga, andai kata kita mungkin nak kalau masalah tersebut terlalu berat, konflik tersebut terlalu berat, kita boleh jatuhkan hukuman yang sewajarnya. Tapi andai kata kita boleh memberi peluang kedua, apa salahnya kita memberi peluang kedua sebagai pengajaran kepada seseorang individu. Baiklah, sekarang kita tengok situasi yang berlaku untuk kita buat pertimbangan wajar berdasarkan prinsip keprihatinan dan juga prinsip keadilan. Situasi di sini ialah awak tengok Charles merupakan atlet yang sering mewakili sekolah ke peringkat negeri dan kebangsaan. Hebat Charles ni. Kemudian minatnya terhadap bidang sukan amat mendalam.
Namun begitu, Charles mempunyai masalah disiplin. Ada pula masalah disiplin. Terutamanya berkaitan dengan kehadiran sehingga dihukum gantung persekolahan. Semasa tamasya sukan antara sekolah peringkat negeri sedang berlangsung, Charles membuat rayuan kepada pihak sekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Perbuatan tidak hadir ke sekolah itulah. Okey. Dia memohon agar diberi kebenaran untuk mengambil bahagian dalam acara larian. Bagaimanapun pihak sekolah bagaimanakah pihak sekolah dapat membuat keputusan terhadap rayuan Charles itu? Dilema yang dihadapi ialah pihak sekolah lah nak benarkan Charles masuk bertanding ataupun terus menggantungnya. Okey, awak tengok konflik situ ya. Membenarkan Charles untuk bertanding ataupun menggantung persekolahannya. Kemudian awak tengok pertimbangan yang wajar ni. Okey, tengok prinsip keadilan. Murid bermasalah tidak boleh mewakili sekolah dalam apa-apa aktiviti. Contohnya, maksudnya ni sekolah ni, pihak sekolah, pihak pentadbir telah membuat satu keputusan. Mana-mana murid yang melakukan kesalahan, kesalahan tidak boleh mewakili apa-apa pertandingan. Ini prinsip keadilan dia. Kemudian awak tengok prinsip keperhatianan pula. Murid yang menunjukkan minat dan berbakat dalam bidang sukan tidak patut dipinggirkan. Dia ni bagus pula. Kalau dia kalau dia sertai pertandingan tu, dia boleh menang kan. Secara tak langsung boleh harumkan nama sekolah. Ini dilema yang dihadapi. Pihak pentadbiran menghadapi dilema kalau murid bermasalah tapi berpotensi. Jadi tengok masuk prinsip pembinaan prinsip ni. Prinsip keadilan. Yang pertama, setiap murid perlu mematuhi peraturan sekolah. Ini tak boleh diubah. Peraturan sekolah tetap. Awak hebat ataupun tak hebat, kalau awak buat salah, awak perlu dijatuhkan hukuman. Nombor 2, boleh menjadi pengajaran kepada murid bermasalah. Bukan apa, cikgu ni nak mendidik. Pihak sekolah nak mendidik bahawa kalau anda buat kesalahan, disiplin khususnya, dapat dijadikan pengajaran kepada murid lain. Bahawa murid lain, dia tahu dah. Maksudnya, walaupun kita hebat, tapi kalau kita langgar peraturan, kita tak boleh nak masuk apa-apa pertandingan. Jadi, tapi tengok kat situ prinsip keperhatianan pula memberikan kebenaran secara bersyarat kepada Charles. Boleh nak masuk tapi awak perlu hadir kerja, awak perlu siapkan kerja sekolah. Kalau cikgu dulu dilema macam itulah, kami pihak sekolah beri beberapa syarat lah. Beberapa syarat, aku janji bahawa murid tersebut perlu patuhi syarat-syarat kami baru dia boleh sertai pertandingan. Kemudian nombor 2, Charles telah berjanji untuk mengubah sikapnya. Kena ada aku janji. Kena ada hitam putih. Kalau kita cakap mulut je tak boleh kan. Jadi kena ada hitam putih. Sama ada Charles nak berubah ataupun tetap dengan sikap dia. Justifikasi. Pertama, mendorong murid yang berbakat untuk menunjukkan kebolehannya. Nombor 2, memberikan peluang kepada murid yang telah sedar dengan kesilapannya yang pernah dilakukan untuk meningkatkan prestasi diri. Maknanya kita beri peluang kedua lah. Kalau dia buat lagi, Charles buat lagi kesalahan yang sama, setelah dia buat perjanjian kata nak berubah, kalau dia buat lagi, memang tak ada dah peluang ketiga. Keempat, kelima. Jadi kena ambil